Didik TV KPM. Kasih kenanganku, ingatkah saat-saat dulu, kemanapun arahku pergi, ku masih melihat bayanganmu cintaku, dan kemanapun arah angin ku berlari, hati ini masih kau miliki. Assalamualaikum, selamat pagi semua yang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Dan hari ini kita akan belajar mengenai subjek Bahasa Melayu Kreativiti Membina Ayat. Pagi-pagi kita dah menonton seseorang, rakan kita melantunkan suaranya sungguh merdu. Saya ingat tadi Anwar Zain betul-betul datang ke Didik TV hari ini. Terima kasih pada rakan kita. Sebentar lagi kita akan berkenalan. Hai kawan-kawan semua. Hai. Siapa tadi gerangan yang telah mendendangkan lagu lelaki ini? Ya. Sini. Siapakah tadi? Saya. Saya. Siapa nama saya tu? Okay. Perkenalkan diri, nama saya Wan Harith Emri Wan Huzaini. Boleh panggil saya Emri. Baik. Dan saya merupakan pelajar muzik SIC dan berkemahiran untuk bermain beberapa alat muzik. Dan juga saya merupakan seorang vokalis sekolah. Wah, ni artis lah ni kat sekolah ni. Boleh minta sign tak? Baiklah. Yang lain-lain tu nanti kita akan berkenalan dengan berlanjut. Nisa nak ingatkan kepada mereka semua di luar sana yang sedang menonton ataupun yang berada bersama-sama dengan Nisa di Google Meet, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana kita masih belum menang melawan COVID-19. Jangan lupa menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan jangan lupa untuk sentiasa basuh tangan, pakai hand sanitizer bila perlu, pakai pelitup muka di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang ramai orang yang sesak, dan jika tiada berkeperluan tak perlu keluar rumah. Ya, kepada adik-adik yang akan kembali ke sekolah, jaga SOP, ikut arahan pihak sekolah, dan selamat maju jaya juga kepada calon-calon SPM kita yang sedang menjawab soalan pagi ini. Baiklah, Nisa nak maaf pagi ini tiada ketua peperiksaan, tetapi mereka akan menyambung berulang kaji pula, dan mereka akan menyambung untuk menjawab soalan. Dan teruskan mengulang kaji. Jangan lupa tonton Didik TV. Boleh tonton Road to Success, Mahir Teroka dan sebagainya. Semua kita ada untuk anda di Didik TV. Baiklah, pagi ini untuk teras kita ada subjek yang sangat menarik. Tadi Nisa dah sebutkan bahasa Melayu. Kita nak berkenalan. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita lihat profil ini. Silakan Cikgu Syarudin daripada Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Ya, apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Nisa. Ya, Cikgu macam mana, sihat? Alhamdulillah, perjalanan ke Kuala Lumpur okey? Okey, semangat sekali hari semangat ini. Demi nak menjayakan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita Cikgu. Hari ini Cikgu bersama-sama dengan kita. Baiklah Cikgu, bila kita dah berjaga jarak sosial 1 meter dan kita ada ruang yang agak luas untuk bergerak di sini, marilah kita kalau nak buka emas tu, kalau nak buka emas tu, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan emas anda di tempat yang bersih. Boleh letak di dalam saku, di dalam beg plastik, atau saya ada bekas khas di sini. Wah, Cikgu. Cantik. Ya, boleh bawa. Kena bagi satu ni. Ya, saya kena bawa ekstra nanti bagi Cikgu. Dan jangan lupa bawa emas lebih. Kalau emas dah kotor, jangan guna lagi. Baiklah Cikgu, kita nak berkenalan-kenalan dululah Cikgu. Selama mengajar ni dah berapa tahun Cikgu? Alhamdulillah Nisa, sebelum tu terima kasih dululah. Boleh ke nak pantun dulu ni? Boleh, pantun silakan Cikgu. Ini surprise ni. Wah, tiba-tiba saya pun tersurprise juga ni. Silakan Cikgu. Okey, awal bismillah, pembuka kata, salam dihulur, senyum keberi. Di Didik TV bersua kita membina ayat bersama pelajari. Membina ayat bersama pelajari. Cikgu, saya beli. Spontan. Saya nak beli spontan juga ni. Sila.
Kecil-kecil burung kedidi. Kami di Didik TV berbesar hati. Okeylah, 2 kerat je sebab tak bersedia kan. Alhamdulillah. Okey tak cikgu pantun saya? Okey, boleh diterima. diperbaiki Boleh. lagi. Mungkin Kita di kena akhir belajar. rancangan. Ya. Mungkin di akhir rancangan saya akan menjadi pemantun sekolah. Okey, membina ayat dengan Cikgu Syarul ni. Cikgu, hari ni apa yang kita akan pelajari? Topik kita secara amnya apa dia? Okey, baiklah. Sebelum tu nak tanya, biasa tak Nisa bina ayat? Masa sekolah dulu biasa cikgu. Kan? Dan ayat ni dia ada banyak, orang kata banyak bentuk ayat. Banyak bentuk, ya. Jadi pada hari ini, Abadin bersama anda untuk kita pastikan bagaimana kreativiti membina ayat. Kreativiti yang membina ayat. Mudah. Yang mudah. Baiklah cikgu, nampaknya kita tidak berdua saja di studio. Kita ada rakan-rakan juga dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru Kelantan. Ni anak-anak murid cikgu lah ni yang pagi-pagi tadi dah lelaki ni. Saya pun ingat Anwar Azin ke? Okay, baiklah kita nak panggil adik-adik, rakan-rakan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Di mana rakan-rakan kita? Hai semua, kembali bertemu. Hai. Semuanya sihat semua. Semuanya sihat, segak-segak semua. Dan sebelum tu Liza, ya, saya. sebelum tu untuk makluman penonton di luar sana, SIC ni sekolah semua lelaki. Oh ya ke? Patutlah. Semua lelaki. Saya ingatkan Ganteng-ganteng. rakan-rakan perempuan kita mungkin ada yang malu kan. Tapi sekolah lelaki. ada jugalah pelajar perempuan untuk pelajar menengah 6 tingkatan 6 atas. Ya, tak lama lagi kan. Ada. Ya, pelajar-pelajar akan kembali ke sekolah. Jadi kita akan mengamalkan norma baru cikgu. Ya, betul. Baiklah rakan-rakan lah ya. Muda lagi kan. Kita letak tangan di dada untuk ucap selamat pagi kepada cikgu. Semua ikut Nisa boleh? Okey. Okay, tangan di dada dan kita akan ucapkan selamat pagi cikgu baik Okey, selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Ya, terima kasih. Nampaknya mereka sebenarnya bersemangat. Betul. Masing-masing dengan senyuman yang lebar di wajah. Bersemangat. Satu tema warna yang sama. Ya, mereka semua memakai baju t-shirt daripada sekolah Maktab Ismail Sultan Ismail ya? Sultan Ismail kot. Ya. Maktab Sultan Ismail. Maaflah berbelit sikit lidah. Mungkin saya lupa sebab dia nak sekolah sarapan Inggeris tadi. kan. Ya. Bekas sekolah Inggeris 1937. Lama dah. Lama dah. Dan kenapa mereka pakai warna purple ni atau warna ungu yang sama ni sedondon? Ya. Ini adalah baju mengikut batch tahun mereka lah. Nanti boleh tanya dia orang tahun batch bila. Okey, baiklah. Saya tanya tahun sekejap lagi saya rasa tua sangat. Saya masih muda. Okey. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya kita ada menyediakan video khas. Kita nak tengok apa kata-kata mereka di luar sana mengenai membina ayat. Pandai ke tidak? Jom tengok. Jom tengok. Ramai pelajar yang salah membina ayat kerana menggunakan bahasa lisan. Sebaliknya, kita perlulah menggunakan bahasa Melayu standard dalam membina ayat agar ayat itu lebih tepat dan lengkap. Jangan lupa tahu. Bagi membina ayat, kita menggunakan 4 elemen yang penting, iaitu skop, subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Bagi membolehkan ayat kita itu lengkap dan juga sempurna. Jangan lupa formula itu tau. Itu dia membina ayat. Mungkin macam Nisa cakapkan tadi cikgu, di akhir pembelajaran kita dan diharapkan penonton di rumah pun akan sama-sama dengan kita cikgu. Betul. Ada pen, ada kertas untuk sama-sama belajar supaya di akhir episod kita nanti anda telah mendapat satu skill yang baru. Membina ayat dengan lebih baik insya-Allah cikgu. Ya cikgu, tadi kita dah berkenalan dengan penyanyi sekolah. Yang lain-lain ni siapa cikgu, mungkin boleh cikgu kenalkan atau mereka nak kenalkan? Okey, baiklah. Untuk makluman, kalau kita lihat di sebelah Emery tu adalah Muaz. Apa khabar Muaz? Muaz mungkin. Muaz nak pergi mana Muaz? Muaz. Okey, kita perkenalkan lah. Okey, kita minta supaya Alif Dayan. Alif Dayan. Assalamualaikum Alif Dayan. Halo, Assalamualaikum. Alif Dayan dengan Alif kita tak? Dayan. Nampaknya lambat sikit. Assalamualaikum. Kita ada sedikit masalah teknikal cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan yang di sebelah Alif Dayan ni siapa ya? Selepas Alif Dayan iaitu Syahmi Samba. Syahmi Samba. Ya. Kemudian bawah ni Arif Hakim. Arif Hakim. Dan juga Firman. Firman Hakim. Arif Hakim, Firman Hakim adik-beradik ke bukan ya? Bukan. Bukan. Tapi mereka ni sebenarnya mempunyai pelbagai kemahiran. Kemahiran yang tersendiri. Ya. Contohnya macam Firman, dia pandai bersajak, selalu wakil sekolah. Kemudian kalau Alif
Arif bermain violin. Okey. Sebab kami di SIC merupakan sekolah kluster muzik Kluster dan muzik. juga matematik. Jadi menarik. pelajar-pelajar SIC mempunyai pelbagai kemahiran yang boleh diadaptasikan dalam pembelajaran dan biasalah terlibat dengan pihak luar untuk bekerjasama berkolaboratif. Ya, jadi mereka dah biasalah jadi wakil dan sebagainya. Ya, betul. Wah, baik cikgu, sebenarnya saya sangat-sangat teruja dengan pelajaran kita hari ini sebab bahasa Melayu ni sebenarnya antara mata pelajaran kegemaran saya. Oh, betul. Jadi tapi sebelum tu cikgu, kita nak berehat dahulu. Saya pun nak kena minum alamat tekak kering cikgu. Siap pula, kan? Kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV, ingin diingatkan sentiasa menjaga SOP dan jangan lupa hand sanitizer bila kita dah pegang macam-macam tu, kita basmi kuman. Baiklah cikgu, saya tak sabar. Pelajaran kita pada hari ini, rakan-rakan pun tak sabar. Betul. Dan di rumah pun mesti dah bersedia dengan pen dan kertas. Apa tu ayat cikgu? Mesti nak tahu kan? Ya. Agak-agak kalau secara tidak langsungnya apa yang Nisa boleh cakap pasal ayat? Yang Ayat tahu? ni kan cikgu, saya faham apa yang kita tengah bercakap ni pun satu ayat juga. Ya, betul. Kalau tadi kita dengar lagi Another punya lagu tadi kan, yang mula-mula intro tadi oleh pelajar tadi, itu adalah baik-baik lagu tu juga ayat. Ayat-ayat yang puitis yang dilahirkan dalam dan ucapkan dalam lirik lagu. Jadi pentingnya ayat ini sebagai alat komunikasi yang betul. Jadi kita nak tak belajar lah ni bagaimana kreativiti membina ayat. Jadi anak-anak pelajar di luar sana, sediakan pensel ke pen kertas. Dan sebelum itulah, sebab biasa kalau saya mengajar, saya nak kongsi bersamalah sebab Cikgu Din ni lebih mesra dengan panggilan Abah Din. Abah Din, Kalau jelajah seluruh negara untuk berikan ceramah dan seminar, memang saya bahasakan diri saya Abah Din. Jadi senang sikit, lebih mesra. Ya, cikgu, insya-Allah. Baiklah. Jadi ayuh kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ayat. Silakan, Okey, cikgu. jom kita lihat. Okey, baiklah. Jadi ayat iaitu unit pengucapan yang paling tinggi, letaknya dalam susunan tata bahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Kena ingat tu, mengandungi makna yang lengkap. Maksudnya ayat itu dapat menggambarkan kepada kita tentang apakah yang kita nak sampaikan dengan betul dan berkesan. Pastikan. Okey. Kata kunci dia makna yang lengkap cikgu. Dan di sini dia ada susunan tata bahasa lah. Yang betul. Sebab kadang-kadang kita kena faham apabila kita bina ayat dengan kita ujar secara lisan, kadang-kadang berbeza. Betul-betul. Kan? Jadi dalam membina ayat, pelajar pastikan anda menggunakan cara yang betul untuk membina ayat. Dan hari ini Abah Din nak kongsi yang mudah membina ayat. Sebab pelajar zaman sekarang, mereka tak suka yang rumit-rumit. Ya, betul. Dia kena yang mudah saja. Okey, jom kita lihat bagaimanakah pembentukan ayat tersebut. Okey, anak-anak pelajar jangan lupa untuk catat ya. Catat nota-nota. Ayat mengandungi unsur klausa. Okey, kemudian manakala klausa terbentuk daripada unsur frasa. Okey, dan frasa pula terdiri daripada bentuk-bentuk perkataan. Mungkin nampak tak faham kan? Tapi untuk lebih mudah, mesti Nisa nak tahu. Ada cara dia, cikgu. Jadi Abah Din kongsikan cara yang lebih mudah difahami. Okey, ini kalau kita lihat susunan pembentukan ayat. Kita lihat daripada bawah lah. Okay, jadi permulaannya kita akan belajar tentang perkataan. Anak, wanita itu sedang tidur. Ini adalah perkataan. Okey, gabungan perkataan ini akan membentuk frasa. Jadi kita lihat bila frasa, anak, wanita itu frasa nama. Okey, ini kalau tajuk berkaitan pola ayat lah. Okey, frasa nama, sedang tidur, frasa kerja. Jadi anak-anak pelajar, bila kita gabungkan dua ini, maka terbentuklah klausa. Okey, klausanya anak wanita itu sedang tidur. Jadi inilah satu ayat yang lengkap, iaitu anak wanita itu sedang tidur. Jadi barulah kita nampak adanya ayat itu sempurna. Sebenarnya banyak lagi bentuk ayat. Kita nak tahu lepas ni. Boleh cikgu, tak ada masalah. Jadi agak-agak dah boleh dapat ayat tak? Boleh kot. Boleh kot. Okey. Saya cuba. Okey. Kalau cuba Nisa bagi satu je ayat mudah lah. Satu ayat yang mudah ayat mudah. Kita tengok Nisa bagi, betul tak?
Guru lelaki itu sedang minum. Ya, guru lelaki itu sedang minum. Jadi betul lah tu ayatnya. Ada frasa nama. Ya, ada frasa nama dan kan. Frasa kerja. Ada frasa kerja, ada sebab sedang minum tu. Jadi itu adalah pelbagai bentuk ayat. Tapi jangan bimbang, kerana kita akan mendalami lagi apakah yang dimaksudkan dengan ayat. Dalam ayat ini kita terdapat pelbagai bentuk ayat. Hari ini Abang dia nak kongsi bersama Nisa dan juga anak-anak pelajar di luar sana tentang ayat-ayat ini. Tarang. Okey, ada banyak 4. Tu sejenis ayat. Nanti okey, ada 4. Okey, yang pertama ayat penyata. Okey, ayat penyata iaitu ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Okey, kita buat satu statement penyata. Jadi itu ayat penyata. Ayat penyata ni yang kerap kita jumpalah. Kalau dalam bahan-bahan pamphlet dan sebagainya, kita kerap jumpa ayat penyata. Yang kedua ayat tanya. Yang ini senang. Apa khabar Nisa? Alhamdulillah baik cikgu. Itu adalah antara nada ayat tanya. Mesti ada tanya. Iaitu ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Kan tadi apa khabar? Dah makan belum? Jadi banyak yang setiap hari kita guna. Ya, banyak bentuk yang kita selalu jumpa dalam ayat tanya. Terutama kalau cikgu nak marah ni. Dah siap kerja sekolah belum? Itu marah tu. Dah siap belum? Itu soalan yang paling ditakuti cikgu. Yang bermain-main sampai ke hari ini kan. Jadi ayat tanya ini bertujuannya untuk menanyakan sesuatu perkara. Jadi janganlah rasa terguris bila cikgu tanya sebab itu tanggungjawab. Betul. Dalam mendidik kita sentiasa bertanyakan pelajar. Cakna. Cakna. Bahasa Kelantan cakna. Kena peka. Tapi sebenarnya bahasa itu telah dalam bahasa yang betul telah diterima oleh DBP. Cakna, prihatin. Tetapi murid-murid pun ada tanggungjawab untuk melakukan kerja rumah. Betul. Jadi bila cikgu tanya, jangan takut, jangan marah. Yang penting kita lakukan tugas masing-masing. Jadi dalam kita bercakap antara ayat ni, kadang-kadang ada juga ayat yang menggunakan selanga ataupun dialek. Kalau Nisa pandai tak dialek negeri lain? Selain daripada standard lah. Tak biasa. Saya orang Pahang cikgu. Orang Pahang. Sekapal lah kita. Ya, Pantai Timur Kalau Kelantan contoh kata, demo nak pergi mana? Demo nak pergi mana? Macam saya mengajar di Kelantan kan, walaupun saya orang Pahang, tapi tanya, demo nak pergi mana? Jadi itu adalah dialek Kelantan. Dalam Selangor Kelantan, awak nak ke mana? Jadi itu ada ayat tanya. Dan Kalau orang Pahang cikgu? Orang Pahang saya lama tak cakap Pahang. Macam ni saya cakap Pahang. Kalau temuluh dia cakap, nak corner. Nak corner. Jadi saya memang dah lama, 16 tahun. Jadi kuranglah. Tapi cakap Pahang yang saya faham, dia agak meleweh lah. Dia leweh sikit kan. Jadi maksud itulah antara dialek yang dipertuturkan. Tapi dalam bercakap tak ada masalah. Dalam menjawab soalan ke, dalam buat latihan, jangan buat dialek. Jangan buat dialek negeri. Nanti mungkin cikgu tak faham kan. Sebab cikgu sekolah tu bukannya dari negeri tu asalnya. Kadang-kadang. Baiklah anak-anak pelajar, kita lihat seterusnya ayat perintah. Bunyi macam order kan. Ayat perintah. Okey, ayat perintah yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Menimbulkan sesuatu tindakan. Jadi kita ada 4 yang popular, iaitu ayat suruhan. Okey, ayat larangan. Okey, ayat larangan ni yang selalu ni cikgu selalu tegur para pelajar ni. Jangan buat bising. Okey. Lagi. Kalau biasa cikgu tegur, Jangan apa lagi ya? Jangan ponteng kelas. Jangan ponteng kelas. Ini macam biasa je ayat tu. Tak. Itu ayat cikgu disiplin. Okey, kemudian kita lihat sini ayat silaan. Ini bagus. Jemput masuk Nisa. Silakan cikgu. Jemput bersiaran Nisa. Okey, jadi itu ayat silaan dan juga ayat permintaan. Okey, ayat permintaan ni kita minta secara baiklah. Okey, contoh kalau kita dalam majlis rasmi, contoh Nisa jadi pengacara majlis kan. Jadi mungkin Nisa akan nak beritahu dekat penonton, diminta hadirin sekalian untuk mematikan mood telefon anda ataupun memastikan mood telefon anda dalam keadaan senyap. Itu ayat permintaan. Contoh. Cikgu kita setelah kembali bersama dengan rakan-rakan kita. Nampaknya anak-anak pelajar dah ada. Lambat sikit tadi, mungkin pergi minum dulu, sarapan dulu. Semua okey ya? Kalau okey semua thumbs up. Tunjukkan Nisa thumbs up. Bersedia semua. Masing-masing masih mengekalkan wajah-wajah yang manis. Maknanya mereka tak sabar dah. Mereka tak sabar. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Jadi sebelum kita pergi pada anak-anak murid untuk cuba mereka nak bina ayat, kita tengok yang akhir sekali jenis ayat yang kita nak perkenalkan pada pelajar di luar sana, ayat seruan. Ayat seruan ni pun biasa kita ucap. Betul. Contoh kan, wah, cantik Nisa hari ni. Terima kasih. Jadi itu ada ayat seruan. Jadi ayat ini diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Contoh kalau cikgu suruh masuk kelas kan. Okey, baiklah Nisa, kita nak
libatkanlah anak-anak murid Abadin ni. Mestilah nak kena tanya. Kan? Jadi kita nak minta lah. Okey, Abadin nak minta Emery. Emery, apa khabar Emery? Ya, Pak. Okey, Emery, boleh tak buat satu ayat penyata? Ayat penyata. Ayat penyata. Beni je satu. Baju itu sangat cantik. Okey, betul. Baju itu sangat cantik. Kita angkat warna hijau ni tak? Jadi warna hijau ni mungkin nak tahu apa kan? Nak tahu tak apa ni? Ini tanda betul lah. Betul, suka. Tanda betul. Kalau lampu traffic light jalan. Ini dipanggil traffic light. Dan untuk makluman, para anak-anak pelajar saya semua dah tahu, ini adalah kaedah dalam sistem pendidikan abad 21, iaitu traffic light. Maksudnya kita berikan dia kredit kalau betul bagi hijau. Kalau rasa macam sanksi kan, tak faham lah cikgu ajar, mungkin dekat warna kuning. Kan dia apa ya? Dan kalau salah kita bagi dia merah. Okey, baiklah. Jadi kita cuba pula ayat yang kedua. Ayat tanya. Okey, ayat tanya. Kita dengar apa ni? Seorang yang selalu bersahajat di sekolah. Firman. Macam mana ayat tanya Firman? Kita tengok Firman punya ayat. Silakan. Contoh dia. Abah makan rokok. Dengar tak dia? Sekali lagi Firman, sekali lagi. Abah makan rokok. Abah makan rokok. Agak-agak para penonton boleh agak tak apa maksud ayat tu? Agak-agak ni apa tu? Abah makan rokok. Saya faham. Apa tu? Abah dah makan ke? Betul tak Firman? Cuba Firman angkat. Betul tak? Kat mana? Betul. Betul. Lisa dapat hijau juga. Lisa dapat kad hijau. Jadi itu adalah selanga ataupun dialek Kelantan, Abah makan rokok. Dalam peksa, dalam latihan tak boleh buat. Kena buat ayat formal. Okey, itu ayat apa ni? Tanya. Kita pergi pada ayat perintah. Okey, ayat perintah kita dengar pula Dayan. Mana Dayan? Okey, Dayan, cuba buat ayat perintah Dayan. Satu ayat perintah. Ayat perintah. Pilihlah, dia ada 4 kan? Pilih mana satu. Seruan ke larangan ke? Okey. Ayat larangan. Okey, apa tu? Jangan petik bunga itu. Jangan petik bunga itu. Jangan petik bunga itu. Jadi jawapan dia? Jawapan dia? Betul. Nampaknya apa ni, Nisa sekali bagi kan? Yang bagi tiga-tiga lah, bagi satu. Bagi satu. Jangan petik bunga itu. Jadi itu adalah ayat perintah kategori larangan. Jadi cikgu sebenarnya struktur ayat ni kita boleh buat ayat-ayat yang mudah kan? Mudah. Dan apa yang cikgu dah terangkan setakat ini pun saya harap penonton di rumah, murid-murid semua, sesiapalah yang menonton setakat ini faham jenis-jenis ayat, dan di bawah ayat perintah pun ada jenis-jenis dia kan cikgu kan. Baiklah, yang di rumah jangan lupa untuk tulis nota, yang rakan-rakan di Google Meet masih kekal bersama kami. Kita akan berehat sebentar cikgu. Sekejap je, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey, hijau. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Didik TV, rancangan teras bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Syahrudin dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru Kelantan, atau mesra dikenali sebagai Abah Din, dan juga rakan-rakan juga dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru. Baiklah cikgu, tadi kita dah dengar contoh-contoh ayat penyata, ayat tanya dan ayat perintah. Tadi rakan kita pilih ayat larangan ya? Ayat larangan. Dan kita nak tahu apa contoh ayat seruan cikgu? Okey, baiklah. Jadi anak-anak pelajar di luar sana, pastikan ayat yang telah pun diterangkan oleh sahabat-sahabat anda dapat difahami. Dan kita bergerak pada ayat seruan. Ayat seruan kita iaitu apa maksud dia? Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah ataupun arahan. Okey. Jadi ayat seruan, abang nak minta Syahmi. Syahmi Samba, Syahmi. Dengar kan? Syahmi. Okey, Syahmi, cuba buat satu contoh ayat seruan. Okey. Ayat seruan Syahmi, silakan. Okey. Tolong buka pintu itu. Okey, ayat seruan Syahmi. Dia tak kena dengar tak? Ayat seruan. Itu dia macam ayat permintaan. Bukan ayat permintaan, ayat seruan. Macam wah cantik. Besarnya. Okey. Okey. Wah, besarnya kereta
Wah, besarnya rumah itu. Okey. Wow. Jadi wow tu ayat seruan, yang perlu diletakkan tanda seruan. Wow, besarnya rumah itu. Okey. Terima kasih Syami. Terima kasih Syami. Rumah jadi, siapa lah tu besar ya, rumah cikgu? siapa? Tapi memang kalau Nisa biasa pergi kan, kadang-kadang dekat Kelantan ni tengah-tengah sawah padi tu ada rumah besar. Cantik itu juga, kan? satu orang kata senario yang sangat orang kata mengusik jiwa sebab kelilingnya sawah padi. Tak apa, nanti dah boleh rentas negeri nanti. Kes dah menurun, bolehlah kot tengok. Boleh tengok insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, ayo kita lihat seterusnya. Kita nak uji minda lah. Kita Abadin dah terangkan tadi, iaitu ada 4 kategori ayat. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan juga ayat perintah. Jadi, pada kali ini kita nak lihat bagaimana anak-anak pelajar memahami apa yang telah kita ajar. Yang lepas ini, Nisa boleh bagilah kad yang mana yang dipilih. Yang mana satu. Cikgu pun berbakat juga rupanya. Saya ni sebagai cikgu yang serba boleh lah, insyaAllah. Sebab dalam Guru Cemerlangko pun saya dapat anugerah Guru Cemerlangko. Jadi sebagai guru kita jadi idola kepada para pelajar dan kita kena ikut perkembangan pada dunia hari ini. Betul. Kalau macam sekarang kan dunia digitalisasi. Jadi kita kena cuba tingkatkan kemahiran kan. Rugi kan zaman saya dulu tak ada. Jadi zaman Nisa dah ada kan. Kita dah ada banyak sumber. Yang penting kita gunakannya dengan baiklah. Dengan baik. Okey, baiklah. Jom kita nak uji minda anak-anak pelajar kita. Dah ada dekat dah? Ya, saya bersedia. Baiklah, kita lihat. Okey, anak-anak pelajar semua dah ready? Dah bersedia? Dah bersedia untuk Bersedia. Okey, kita lihat yang pertama. Paparan pada kaca televisi anda. Ayat yang pertama. Okey, pokok di hadapan sekolah itu amat tinggi. Sekali lagi Abang ulang. Pokok di hadapan sekolah itu amat tinggi. Baiklah, kita lihat. Apa jawapan mereka? Okey, apa jawapannya? Siapa nak jawab? Cepat, siapa nak jawab? Dia nak angkat kad. Okey, sila. Angkat. Syami. Syami semangat. Ayat penyata. Okey, lagi. Nampaknya rakan yang lain pun ada jawapan yang sama. Nanti kita lihat takut-takut. Ayat penyata juga. Ayat penyata. Betul tak cikgu? Syami jawab. Macam mana kita nak bagi kad? Fikirlah cikgu, tak adalah. Jawapannya betul. Dia boleh fikir. Jawapannya betul. Ya. Ayat penyata. Jadi, semua dapat kad je. Suka tu. Baiklah. Jadi, ini menunjukkan ayat penyata. Alhamdulillah, kita dah bagi hijau. Hijau. Kita pergi yang kedua pula. Ayat yang kedua. Okey, saya minta... saya tanya Nisa untuk baca kad ayat yang kedua berbunyi, bila tarikh lahir kamu? Sekali lagi. Bila tarikh hari lahir kamu? Okey, baiklah, agak-agaklah kita bagi juga dekat nak tanya yang mana satu. Nisa nak tanya siapa agak-agak? Saya nak tanya Firman Hakim. Firman. Okey, Firman. Kak Nisa nak tanya. Ayat tu ayat apa, Firman? Ayat apa yang kedua ayat yang Nisa dah sebutkan tadi? Ayat tanya. Ayat tanya. Kenapa? Cuba tanya. Kenapa ada? Kenapa ayat tanya? Kenapa ayat tanya, Firman? Sebab kat belakang ayat tu ada tanda tanya. Tanda tanya. Juri profesional angkat kad. Saya bagi hijau. Betul. Hijau betul. Jadi ayat tanya cukup mudah kerana dalam ayat tanya biasanya ada tanda tanya. Dia automatik terus kat situ. Okey, ya. Jadi itu dia ayat tanya. Dan kita lihat ayat yang ketiga. Okey, jangan pijak rumput. Jangan pijak rumput. Okey, ayat apa anak-anak pelajar? Cuba angkat kad anda. Kita tengok ada tak yang betul, ada yang salah tak? Ayat perintah. Semua jawab ayat perintah, cikgu. Sesuai lah. Sebab sekolah asasi sekolah kluster. Jadi ayat perintah maksudnya ada perkataan jangan ni, larangan ni. Jadi itu antara salah satu ayat perintah. Jadi betul lah hijau. Hijau. Lupa kat hijau. Hijau ni dia senyum kan? Ya. Macam Nisa lah sentiasa senyum. Senyum. Jangan bagi saya menyanyi, cikgu. Tak perlu kata apa-apa ini. Cikgu dia ni banyak buat surprise ni kan. Baiklah, seterusnya kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat keempat. Aduhai malangnya nasibku. Kalau sebut aduhai ni ingatlah sloka Pak Kadu ni. Aduhai malang Pak Kadu. Biasa tak dengar tu? Biasa dengar. Lagu-lagu lama kan? Lagu lama, ya, cikgu. Lagu-lagu lama. Jadi anak-anak pelajar, ayat aduhai malangnya nasibku. Ayat apa tu agak-agak? Ayat apa ya kawan-kawan? Nisa nak pilih siapa pula? Saya nak pilih. Yang bawah ni mungkin. Yang Arif dia. Arif. Kawan dia dah baca soal jawapan tadi. Jawapan apa tu?
Ayat seruan. Ayat seruan. Kenapa ayat seruan, Arif? Sebab ada tanda seru di belakang. Ada tanda seru di Dan Arif belakang. inilah pemain violin sekolah. Ya, mungkin dia boleh main violin nanti. Kawannya menyanyi. Saya dengar aje lah ya. Jangan bagi saya menyanyi. Jangan bagi saya menyanyi. Ayat selamat. Okey. Baiklah, jadi itu jangan bagi saya menyanyi. Ayat apa tu? Ayat Permintaan ke larangan? Sebab ada jangan dia. Oh, dia tak Larangan. bagi. Nampaknya Wani tak bagi. Apa ni? Nisa tak bagi. Keliru dengan Wani sebabnya pernah bersiaran dengan dia. Baiklah. Jadi betul ke jawapan dia? Betul tak? Ayat seruan betul lah cikgu kan? Ya, betul. Sebab ada tanda seruan. Jadi makan penuh lah ni. Kawan-kawan pun bagi hijau Bagi hijau. Semua angkat hijau. Kak Nisa suka sebab semua hijau. Muaz ni tak berapa nak hijau sebab dia berada di Terengganu. Dia jauh sikit. Jadi kad tu kita pun tak sampai. Sebabnya PKP. Jadi itu dia yang kita nak kongsi berkaitan uji minda. Nampaknya lulus lah. Ya, lulus semua. Lulus yang pertama. Jadi kita lihat kaedah. Ini yang seronok. Okey, ini yang seronok sebab pada hari ini Aberdeen datang ke sini untuk berkongsi formula ataupun kaedah untuk membina ayat dengan mudah. Bukan susah, memang mudah bina ayat. Oh yeah. Cikgu boleh buat album lepas ni. Dalam membina ayat, untuk pastikan pelajar bina ayat yang betul, biasanya saya minta pelajar untuk ingat formula yang mudah lah. Sebab kita dalam konsep pembelajaran, kita kena bagi sesuatu yang mudah dilakukan, mudah diingat dan sebagainya. Jadi, bila nak tunjuk sama kongsi, kita tengok di sini gunakan formula SPOK. SPOK tu subjek, okay, adanya predikat, adanya objek dan juga keterangan. Jom kita dengar dia orang sebut. Apa formula anak-anak? Anak-anak, formula apa yang digunakan untuk bina ayat? Formula SPOK. Okey, S tu apa? S. Subjek. P tu apa? Predikat. O tu? Objek. Dan K? Keterangan. Jadi apabila mereka ingat, bila nak buat latihan je, dia ingat SPOK. Bukan SPAK. SPAK nanti koma nanti. Jadi dia ingat SPOK. Jadi pastikan apa dia SPOK, dia akan terangkan dengan lebih terperinci. Kita lihat cara mudah untuk bina ayat yang seperti dah telah diterangkan tadi. Okey, kita ada SPOK. S, P, O dan juga K. Jadi dalam bina ayat kita ambil subjeknya Mak Leha. Mak Leha. Nama-nama orang klasik lah kita guna. Kalau buh nama nama-nama moden kan takut tak menjadi tarikan pelajar. Jadi Mak Leha, okey, dalam predikat, okey, predikatnya memasak nasi di dapur untuk makan tengah hari. Selalu orang buat silap ni. Ni. Kenapa, kesilapannya sebab kadang-kadang okey, ramai yang mengeja tengah hari ni satu perkataan. Tengah hari dua perkataan. Tengah hari. Biasalah saya ada buat dalam TikTok saya iaitu biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi kita kena betulkan biasa. Jadi dalam predikat ni adanya objek. Objeknya ialah nasi. Nasi. Dah makan nasi pagi ni? Belum. Kalau orang Kelantan biasa makan nasi pagi-pagi. Okey, kemudian dalam predikat juga mengandungi keterangan di dapur untuk makan tengah hari. Jadi barulah nampak orang faham dengan jelas dengan formula SPOK. Jadi itulah formula yang abang nak kongsi dengan anak-anak pelajar. Mungkin rasa mudah lepas ni nak buat ayat. Ingat jangan bina lupa ayat, tulis ingat nota semua. Yang jangan di lupa. Rumah, yang di rumah dan sebagainya. Jadi kita bina ayat yang cukup mudah dan pastikan ada elemen-elemen tertentu. Dan biasanya kalau bina ayat, biasanya lah apa yang saya praktikan di kelas, bila anak-anak pelajar bina ayat, dia paling minimum buatlah 7 perkataan. 7 perkataan. Baiklah cikgu, mungkin dengan SPOK ni, rakan-rakan di rumah kita boleh cuba buat ayat. Sementara tu, kita nak berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini teras di Didik TV KPM.
bersama kami di KPM. Masih bersama kami di Teras Didik TV KPM. Maaf, masih lagi guru kita Abah Din dan rakan-rakan dari Maktab Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Baiklah cikgu, saya nak lihat rakan-rakan kita ni, adakah mereka faham dengan spoke tadi? Jom cikgu, kita uji diorang. Baiklah anak-anak pelajar, bersedia untuk uji minda anda. Jadi Abah akan paparkan ayat, okey, ada 3 ayat di sini dan kita akan tengok bagaimana mereka memahami konsep spoke itu. Baiklah, ayat pertama. Okey, Cikgu Alia mengajar subjek sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Tinggi. Okey, ayat itu yang diberikan. Rasanya anak-anak pelajar nampak. Okey, Abah bagi peluang. Siapa yang nak mencuba untuk ayat yang pertama? Siapa nak mencuba? Muaz boleh, Muaz? Muaz boleh? Okey, Muaz. Okey, silakan Muaz. Sebutkan mana yang subjek, predikat, objek dan keterangan. Okey, Muaz sebut. Subjek ialah Cikgu Alia. Predikat mengajar subjek sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Tinggi. Objek subjek sains dan keterangan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Tinggi. Okey, baiklah. Kita lihat bagaimana kad yang diberikan oleh Kak Nisa kita. Agak-agak saya rasa kan. Kita test Nisa juga ni. Muaz, dia faham apa itu sport. Jadi betul cikgu? Betul. Kita bagi kad hijau. Saya pula nervous nak bagi hijau jadi, ke tidak. Kita lihat ayat tadi ni. Okey, Cikgu Alia ini ialah subjek. Subjek. Okey. Dan mengajar, okey, subjek sains ni adalah predikat. Jadi dalam ayat kena ada subjek dan predikat. Dan dalam predikat ini adanya objek. Objeknya ialah subjek sains, subjek sains, objek dan juga keterangannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Tinggi. Kat mana Kota Tinggi ni? Johor. Johor Darul Ta'zim. Baiklah, itu yang pertama. Kita uji pula minda ayat yang kedua. Dengar baik-baik anak-anak pelajar, dengar ya. Okey, iaitu Malaysia terkenal dengan pelbagai budaya yang unik dan menarik. Sekali lagi, Malaysia terkenal dengan pelbagai budaya yang unik dan menarik. Agak-agaklah. Nisa nak test apa pula? Kita nak cuba siapa yang rasanya tak dengar lagi suaranya. Siapa agak-agak yang kita nak test ni? Saya nak tanya ni lah, vokalis kita. Vokalis. Itu tadi dah dengar hati. Pilihan nyanyian. Silakan. Emery. Okey, Emery. Okey. Malaysia ialah subjek. Terkenal dengan pelbagai budaya unik dan menarik ialah predikat. Pelbagai budaya ialah objek. Dan yang unik dan menarik ialah keterangan. Baiklah, jadi Abah dia bagi juga kad hijau. Alhamdulillah, kad hijau. Hari ni laju je, semua je. Lancar, jalan. Hari ni Emery pun faham apa itu spoke, cikgu. Jadi, apa dia subjeknya? Malaysia. Dan ini ialah predikat. Dalam predikatnya kita mencari objek pelbagai budaya dan yang unik dan menarik ini keterangan. Alhamdulillah. Anak-anak pelajar nampaknya dapat kuasai dengan baik. Kad hijau lagi menjadi pilihan. Kita teruskan kepada ayat yang ketiga. Nampaknya ayat yang ketiga kita, cikgu, memberi perhatian. Di rumah pun kekal beri perhatian tau. Ya, betul. Kita teruskan ayat ketiga, cikgu. Ayat ketiga, Mak Aiman menyiram pokok bunga di belakang rumah. Rumah Nisa ada pokok bunga? Ada. Pokok bunga, pokok bayam Brazil semua ada. Semua ada. Jadi pentingnya tumbuhan ni untuk menunjukkan alam semula jadi yang ceria. Baiklah, siapa nak jawab ni? Kita bagi peluang. Okey, Syahmi. Syahmi cepat. Semangat. Saya. Bagus. Okey, silakan Syahmi. Okey. Emak Aiman menyiram pokok bunga di belakang rumah. Okey. Emak Aiman, subjek. Menyiram pokok bunga di belakang rumah, predikat. Baik. Pokok bunga, objek. Okey. Di belakang rumah, keterangan. Baiklah Nisa, kita sama-sama angkat. 1, 2, 3. Hijau. Dan hijau juga. Alhamdulillah. Syahmi jawab dengan betul. Syahmi. Subjeknya? Emak Aiman. Emak Aiman. Predikatnya? Menyiram pokok bunga di belakang rumah. Okey. Apa objeknya? Pokok bunga. Pokok bunga. Pokok bunga melur. Tanamlah ke rumah. Di mana? Ya, di belakang rumah. Di belakang rumah. Jap nak tanya, kenal ke pokok bunga melur?
Bunga mawar Warna apa? saya Warna tahu. apa? Warna putih kan? Putih. Seputih seluar yang Nisa pakai. Ya, terima kasih, cikgu. Baiklah. Jadi itulah anak-anak kita lihat bagaimana mereka memahami konsep spoke dalam kreativiti membina ayat. Penting. Okey, baiklah. Terusnya. Kita ada pula Okey. perkataan homograf. Kita nak bina ayat ni kan. Perkataan homograf. Jadi homograf ni adalah perkataan yang sama ejaannya dengan perkataan lain, tetapi berbeza maknanya. Orang Kelantan cakap, orang Royak sebut so ada dua makna terlebih. Sebut satu je. Tapi benda yang sama, ejaan sama tapi maknanya berbeza. Okey, kita lihat anak-anak pelajar. Okey, sepak. Okey, jom cuba angkat kad anda. Angkat kad ejaan pertama. Ejaan pertama S-E-P-A-K. Okey, nampaknya Arif angkat. Cuba kita tanya dia, apa yang dia faham? Apa yang Arif faham mengenai perkataan sepak ni? Apa dia Arif? Cuba bagikan dua bunyi yang berbeza. Bunyi yang berbeza. Sepak ni adalah perbuatan yang menggunakan tangan, manakala sepak ialah perbuatan menggunakan kaki. Dua tu. Dua. Dengar tak sekali lagi Arif? Sekali lagi ulang, perlahan-lahan sikit, jangan laju sangat. Sepak merupakan perbuatan yang menggunakan tangan, manakala sepak perbuatan yang menggunakan kaki. Okey, jadi maksudnya ejaan sama, bunyinya berbeza. Bunyi berbeza dan maknanya berbeza. Sepak dan sepak. Baiklah. Jadi, hijau. Hijau. Betul je kan? Kadang-kadang pelajar dia salah sebut. Dia bunyinya lain. Jadi dia punya penggunaan I purple dengan Italian. Dengan E. Dengan E. Baiklah, kita lihat perkataan yang kedua. Siapa yang suka rela untuk mengangkat perkataan S-E-L-A-K? Siapa? Cepat. Siapa nak angkat? Muaz. Okey, cuba sebut dengan betul. Muaz. Selak dan selak. Okey, apa dia? Bagikan perbezaannya. Selak ialah alat yang terdiri daripada kunci dan pembukanya. Okey. Satu lagi. Selak ialah perbuatan menarik turun sesuatu sehingga terbuka. Selak dan selak. Selak pintu. Ya. Kita sebelum tidur tu kita kena selak pintu supaya tidak dimasuki pencuri. Dan kalau selak kain boleh. Selak buku. Intai kat tirai. Jadi itulah perbezaannya. Dan yang ketiga, R-E-N-D-A-N-G. Kita dengar apa bunyi mereka. Siapa nak jawab? Boleh angkat? Silakan Firman. Okey, Firman, sebut dengan jelas Firman. Rendang dan rendang. Yang pertama tu sensitif cikgu pagi-pagi ni. Okey, cuba jelaskan Firman. Rendang ialah pohon yang mempunyai banyak daun dan cabangnya. Okey. Rendang pula ialah sejenis makanan. Kenapa sensitif tu? Sebab pagi lagi cikgu. Sebut rendang-rendang ni. Terima kasih. Biasa rendang ni makan masa bila? Hari Raya. Hari Raya. Hari yang mulia. Tak lama dah raya. Kita baru lepas raya Cina kan? Lepas ni kita kan puasa tak lama. Baiklah. Jadi itu antara ayat homograf yang mana ejaannya sama tetapi maknanya berbeza. Ada lagi beberapa perkataan. Kita lihat siapa yang ada lagi perkataan homograf. Siapa nak bagi contoh lagi? Okey, siapa lagi? Okey, Dayan. Silakan Alif. Dayan, sila Dayan. Okey, Dayan silakan. Sebutkan dengan betul. Reda dengan reda. Okey, apa tu bezanya? Bezanya ialah reda ialah berserah dengan ikhlas, manakala reda ialah berhenti. Okey, reda serah dengan ikhlas. Terima hakikat. Dan reda berhenti. Contohnya macam hujan reda kan? Ya, betul cikgu. Okay. Baiklah cikgu, nampaknya saya pasti rakan-rakan di sini memang dah memahami. Dah faham. Spok, jenis ayat, perkataan homograf dan sebagainya, dan diharap pun yang di rumah pun memahami pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita boleh rumuskan subjek kita pada hari ini, cikgu? Baiklah. Jadi apa yang dapat kita rumuskan untuk subjek kita pada hari ini, kreativiti membina ayat. Apabila anak-anak pelajar di luar sana membina ayat, pastikan ayat yang dibina itu mempunyai elemen-elemen yang betul, iaitu adanya spoke, iaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Baru dapat bina ayat yang difahami dan mempunyai struktur yang betul.
Ya, baiklah. Jadi diharapkan yang di rumah kekal mengulang kaji. Kalau betul. tak ingat tadi mungkin boleh tonton kembali video kembali. kita di channel YouTube NTV7 Malaysia. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Hashtag kita jaga kita. Hand sanitizer bawa yang saiz poket tu cikgu. Betul. Di dalam poket di mana-mana. Nanti rakan-rakan pun akan kembali ke sekolah. Jangan lupa ikut SOP yang telah ditetapkan pihak sekolah. Guna arahan. Guna arahan. Ikut arahan. Maaf, nampak tak ayat saya pun nak kena perbaiki ni. Macam mana ni dah sejam dengan cikgu ni kan. Ikut arahan yang ditetapkan oleh pihak guru, pihak sekolah, pihak KPM dan sebagainya. Jadi rakan-rakan semua dah tak sabar nak kembali ke sekolah ke? Sabar nak tak kembali sekolah? Ya. Dia nak sebut dia punya tagline yang semangat masa kat sekolah. Tagline semangat. Apa tu cikgu? Silakan. Okey, anak-anak pelajar dah sedia untuk sebutkan tagline sekolah? Dah ready? Okey, baiklah penonton. Jom kita dengarkan tagline sekolah Maktab Said Samai ataupun SIC. Ready? SIC. We strive for excellence. We strive for excellence. Itu adalah motto sekolah kami. Wah, terima kasih cikgu, terima kasih rakan-rakan. Kita jumpa lagi. Jangan ke mana, jumpa untuk episod seterusnya. Bye. Bye. Sebagai orang tua, saya berpendapat bahawa PDPR ini merupakan satu cabaran baru kepada dunia pendidikan, khususnya di Malaysia. PDPR ini sudah pasti menuntut guru-guru menjadi lebih kreatif dan berinovatif bagi membolehkan proses PDP terus dilaksanakan walaupun murid-murid berada di rumah. Walaupun sokongan ibu bapa adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses PDPR ini. Saya juga berharap agar komitmen yang padu, komitmen yang jitu daripada guru-guru dan murid-murid untuk memastikan proses PDPR ini akan menjadi lebih berkesan. Didik TV KPM